Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sofian Hedi ataupun dipanggil orang Baby Pian lah. Pian K-pop lah, banyak sangat nama saya pun tak tahulah kenapa. Okey, pada hari ini tajuk kita ialah Coronavirus The Dreadful Disease. Sebelum kita tahu lebih menyeluruh pasal coronavirus ini, kita kena tahu dulu apa itu coronavirus. Coronavirus ini merupakan penyebab bagi penyakit di kalangan haiwan, manusia dan juga burung. Coronavirus ini berupaya untuk menjangkiti manusia bermula daripada simptom-simptom saluran pernafasan yang ringan seperti sesama biasa sehinggalah penyakit yang boleh membunuh seperti SARS, MERS dan juga COVID-19. Coronavirus ini boleh berlaku ke atas spesies yang berbeza. Contohnya penyakit trakus pernafasan untuk ayam dan juga seret-beret untuk lembu dan juga kelinci. Coronavirus ini mampu membentuk satu subfamily yang dikenali sebagai Orthocoronaviridae daripada family Coronaviridae. Okey, tadi kita dah tahu apa itu coronavirus, tapi sekarang kita nak tahu bagaimana COVID-19 ini merebak. Untuk memudahkan awak semua untuk faham apa yang saya cuba nak ceritakan ini, saya membentuk satu situasi di mana situasi ini mempunyai 3 watak, iaitu buyung, yang kedua adalah embung, kawan kepada buyung, manakala yang ketiga adalah yan, awet kepada buyung. Yang dijadikan cerita, buyung ni baru balik daripada Turki. Tak tahulah kenapa dia nak bercuti pula tentang COVID ni, saya pun tak tahu. Buyung bila dia balik ke KL, buyung ni dia tak sedar yang dia telah dijangkiti oleh COVID-19. Buyung ini mudah untuk dikesan kerana mula menunjukkan gejala jangkitan pernafasan seperti sesama ringan dan juga sesak nafas. Buyung pun pada satu hari tu nak keluar ke jumpa kawan dia, si embung. Mereka pun bersalaman lah. Bila mereka berjumpa itu biasalah bersalaman kan. Tetapi ketika mereka bersalaman itu, risiko embung untuk berjangkit adalah sangat tinggi. Apabila embung ni berpotensi untuk berjangkit COVID-19 ni, dia pun berpotensi juga untuk menjangkiti orang lain. Buyung dan embung mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan juga dirawat. Selepas itu nak dijadikan cerita pula, si buyung ni menggatal pula. Dia nak pergi jumpa budak awet dia, nak rating lah katanya. Tak faham lah, time COVID ni juga nak rating kan. Lepas tu si buyung ni pergilah jumpa dengan Cik Ian. Jumpa. Tiba-tiba pula buyung ni terbatuk pula ke arah muka Cik Ian. Mulut dah lah bau loji si buyung tu. Tapi loji tu bukan masalah dia sekarang. Masalah dia sekarang, bila si buyung ni batuk ke arah Cik Ian, maka akan berjangkitlah COVID-19 tu ke arah Cik Ian pula. Tak pasal-pasal. Tapi Cik Ian tak sedar yang dia berjangkit COVID-19 tu. So bagaimana nak mengesan Cik Ian ni dia kena COVID-19? Cara dia macam ni. Dalam masa 14 hari, jika Cik Ian ni mula menunjukkan gejala-gejala COVID-19 seperti sesama ke, sesak nafas ke, apa-apa ke, dia wajib ke pusat saringan serta mendapat rawatan untuk memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19 ini. Okey, tadi kita dah tahu macam mana COVID-19 ini merebak. Tapi sekarang kita nak tahu Malaysia ini dah ambil beberapa langkah supaya perkara seperti COVID-19 ini tidak jadi seteruk Itali dan Wuhan ataupun India. Antara usaha Malaysia dalam menangani pandemik COVID-19 ini ialah Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP di peringkat awal, iaitu daripada 18 hingga 31 Mac yang lalu di seluruh negara. Kemudian PKP ini juga dilanjutkan lagi dari 1 April hingga 14 April. Dan sekarang kita beritahu yang PKP telah dilanjutkan buat kali kedua. Perdana Menteri kita telah beritahu kita bahawa keadaan yang sukar seperti ini memakan masa yang begitu lama untuk pulih. Namun sejak mulanya PKP ini kita dah boleh tengok yang sedikit sebanyak penularan COVID-19 ini berjaya dikawal dan dikurangkan. Kita boleh tengok sedikit dia boleh dikurangkan dari semasa ke semasa. So dengan itu, kerajaan telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan bantuan prihatin nasional untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terjejas akibat PKP. Anda juga akan menerima bantuan secara one-off sebanyak RM200 seorang yang akan dibayar.
Tapi kita ada satu lagi benda nak bagi tahu awak semua, cara untuk mengkebumi mayat yang mati akibat COVID-19. Apabila pesakit meninggal dunia akibat COVID-19, World Health Organization ataupun WHO menyarankan agar pihak hospital untuk memasukkan mayat tersebut ke dalam beg kalis air. Apakah tujuan beg kalis air ini? Beg kalis air ini bertujuan untuk mengelakkan virus yang ada lagi dekat mayat itu untuk merebak. Ahli keluarga juga tidak dibenarkan untuk mendekati dan menyentuh mayat tersebut. Ni yang sedih ni. Jenazah Muslim juga hendaklah ditayamum di atas beg kalis air sahaja. Manakala jenazah bukan Muslim akan dibakar ataupun ditanam bersama dengan beg kalis air. Virus COVID-19 ini juga didapati turut terdapat dalam cecair badan seperti air kencing dan sebagainya. Langkah-langkah ini diambil bagi mencegah wabak ini daripada terus merebak. So, sebelum saya tutup video ini, saya nak cakap, saya nak menasihatlah rakan-rakan semua agar janganlah keluar rumah. Stay home, stay safe demi keselamatan negara. Okay? Kita semua sihat, bukan nak sakit. Okey, terima kasih.